Lulus terima BPN, Mahfuz mahu belanja Najib. Kami lompat bukan nak jadi menteri, kata Hanifah. PAN ditubuh kerana PAS mahu bersama UMNO. Topeng muka akan diedar pada setiap rumah. Sememangnya wujud nama saya yang tertera dengan nombor IC yang betul dan status permohonannya lulus. Ahli Parlimen Pokok Sena Mahfuz Omar mengakui bahawa beliau disenaraikan sebagai lulus untuk menerima bantuan Prihatin Nasional atau BPN. Ekoran itu beliau menggesa agar kerajaan mengkaji semula sistem saringan dalam menentukan penerima yang layak menerima bantuan. Saya difahamkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN akan menerima senarai siapa layak dan tak layak berasaskan berapa cukai yang layak dibayar dan berapa tidak layak dibayar, dan kemudian dia akan lihat layak atau tidak untuk mendapat BPN. Jadi bagi saya sistem ini perlu dilihat semula kerana akan menyebabkan orang yang tidak layak akan dapat bantuan dan sebaliknya, katanya ketika dihubungi Portal Malaysia Kini. Ditanya sama ada beliau sudah menerima wang itu di dalam akaun banknya, Mahfuz berkata bahawa beliau tidak tahu kerana tidak menggunakan sistem semakan dalam talian bagi akaun banknya selain tidak dapat meninggalkan rumah ketika ini. Bagaimanapun, katanya beliau akan tetap menunaikan janji untuk belanja bekas Perdana Menteri Najib Razak berbuka puasa. Saya dah janji dengan Najib di Facebook masa sidang parlimen ini, saya nak belanja dia buka puasa. Yang lebih saya akan derma untuk tabung guamannya sebab dia yang muat naik di Facebook mula-mula. Saya anggap dia peminat setia saya akan bantu dia, katanya berseluruh merujuk respons yang dibuatnya terhadap hantaran Najib di Facebook. Najib sebelum ini menyorot bahawa pemimpin amanah itu tersenarai sebagai layak menerima BPN. Saya diberitahu dan pihak saya juga telah cek online bahawa Mahfuz layak menerima bantuan RM1,000, bantuan prihatin, tahniah, minta belanja KFC bila wang dibayar, kata Najib pada kiriman itu. Najib membuat hantaran itu selepas malam Malaysia Kini melaporkan isterinya Rosmah Mansor juga tersenarai sebagai lulus menerima RM800 di bawah program BPN. Ini berdasarkan semakan di laman web LHDN dengan memasukkan nombor kad pengenalan pasangan berkenaan. Semakan dibuat selepas beberapa netizen membangkitkan isu itu dalam talian dengan menggunakan kad pengenalan pasangan berkenaan yang didapatkan daripada dokumen mahkamah. Bagaimanapun, semakan selanjutnya terhadap status bantuan BPN yang diterima Rosmah pada jam 11.50 malam menunjukkan paparan berbeza. Jika sebelumnya hasil semakan memaparkan status lulus, kini paparan yang ditunjukkan pada laman web itu sebagai tiada rekod. Dalam kiriman berasingan di Facebook, Najib menegaskan isterinya tidak pernah memohon BPN. Seperti diumumkan kerajaan akan membayar bantuan secara automatik mengikut database LHDN tanpa perlu dimohon. Bagaimanapun, bini saya kata dia tak pernah memohon dan juga tak pernah menerima SMS bahawa dia layak untuk dibayar RM800 itu, katanya. Jelas Najib sekiranya wang RM800 itu dibayar secara automatik ke dalam akaun bank isterinya, ia akan disumbangkan kepada tabung COVID-19 yang ditubuhkan kerajaan. Ahli Parlimen Sepang Hanifah Maidin membidas kenyataan dibuat Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan meminta Mufti Perlis itu tidak membuat ulasan secara sembrono tanpa melihat konteks secara keseluruhan. Beliau yang juga bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri menjelaskan memang Ahli Parlimen Amanah sekarang pernah melompat dari PAS. Kata Hanifah, Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan juga melakukan perbuatan sama, yakni melompat namun kerana konteks yang berbeza. Ya, Amanah dulu lompat dari parti PAS dan sekarang pula ada dari kalangan anggota GPB, Government Pintu Belakang, yang juga melompat. Tajuk yang sama, lompat, tapi konteks yang berbeza, Tuan Mufti. Kami dari Amanah pada masa itu bukan suka-suka nak melompat, Tuan Mufti. Kami bukan lompat sebab nak jadi menteri, katanya dalam satu kenyataan. Tambah Hanifah lagi, selepas meninggalkan PAS, mereka berdepan dengan pelbagai kesukaran termasuk menubuhkan parti baru, Amanah. Sesetengahnya, kata beliau, diminta berpindah pejabat oleh PAS dengan notis yang singkat. Malah katanya ada antara mereka difitnah kononnya berzina dengan isteri kerana melanggar bai'ah. Mengenai Perikatan Nasional pula, Hanifah berkata mereka boleh dianggap mengkhianati mandat diberikan rakyat.
Tapi adakah cara itu cara yang beretika atau berakhlak? Adakah cara itu sama seperti Pakatan Harapan, tubuhkan kerajaan melalui pilihan raya dan mendapat mandat rakyat? Soalnya, pada 5 April, Muhammad Asri memberi penjelasan mengenai sikapnya menyokong Perikatan Nasional ketika sesetengah pihak mempertikaikan kewajaran kerajaan itu dibentuk melalui pakatan beberapa ahli parlimen. Dalam penjelasan itu, Muhammad Asri, yang juga dikenali sebagai Mazhar, berkata, tiada sesiapa boleh dianggap pengkhianat kerana pihak terbabit didakwanya tidak terikat dengan sebarang janji berbanding Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Sudah pasti Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong tidak terikat dengan janji tersebut. Rakyat awam seperti saya juga tidak terikat dengan janji itu. Maka tiada siapa yang boleh dituduh sebagai khianat kerana mengiktiraf kerajaan yang ada, katanya dalam satu kenyataan dibuat di media sosial. Muhammad Asri berkata demikian sebagai menjawab soalan seorang penyokong amanah yang bertanya mengapa beliau mengiktiraf golongan pengkhianat merujuk kepada pemimpin Pakatan Harapan yang melompat ke Perikatan Nasional. Hanifah berkata, ahli Parlimen Amanah meninggalkan PAS kerana mahu mengelak daripada mengkhianati mandat rakyat yang memilih mereka atas gabungan Pakatan Rakyat. Ya, kami mengambil risiko yang menyakitkan, bukan kejar habuan. Seperti kata Presiden Amanah, kita berpindah dari miskin kepada lebih miskin, katanya. Justru Hanifah meminta Muhammad Asri yang dianggapnya tidak tahu konteks isu berkenaan supaya berdiam diri dan tidak memberikan fatwa mengenai isu berkenaan. Parti Amanah Negara atau PAN ditubuhkan selepas beberapa pemimpinnya yang bertanding merebut jawatan tertinggi dalam PAS kalah teruk pada muktamar tahunan parti itu tahun 2015. Datuk Seri Najib Razak ketika menjelaskan perkara itu berkata, berikutan kekalahan itu, mereka yang diketuai Muhammad Sabu keluar PAS dan menubuhkan parti yang dinamakan Amanah atau PAN. Oleh itu, kata beliau, dakwaan pengarah komunikasi PAN, Khalid Samad, bahawa mereka menubuhkan parti baru itu disebabkan tidak bersetuju dengan hasrat kepimpinan PAS hendak bersama UMNO tidak benar sama sekali. Time PKP pun mereka fikir rakyat masih mudah ditipu. Semalam, Lid kata, parti PAN ditubuhkan kerana PAS nak bersama UMNO. Dakwaan kali ini tidak betul. PAN ditubuhkan selepas Khalid dan geng-geng mereka kalah teruk dalam pemilihan parti PAS tahun 2015. Mereka kalah teruk kerana ramai ahli PAS tidak puas hati Puak PAN ini khianati parti mereka dalam kemelut langkah kajang pada tahun 2014. Umum tahu langkah kajang adalah untuk memfitnah dan menyingkirkan Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor, katanya menerusi posting Facebook beliau. Bekas Presiden UMNO itu menjawab siapan Khalid dalam Twitternya yang mendakwa PAN ditubuhkan kerana PAS hendak mengkhianati Pakatan Rakyat pada tahun 2013. PAS sahaja cari gaduh dengan PKR awalnya dan kemudiannya DAP. Sahaja nak adakan alasan untuk keluar PR kerana nak sangat bersama UMNO dan Najib. Kami keluar PAS 2015. Dulu Nafi gilakan UMNO. Lah ni jelas ciap Khalid. Menurut Najib, selain Khalid dan Mat Sabu kalah, turut tewas ialah Datuk Mahfuz Omar, Datuk Husam Musa, Salahuddin Ayub, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Muhammad Hanifah Maidin dan Dr. Siti Mariam Mahmud. Geng itu, kata beliau, hanya merubuhkan PAN selepas mereka semua kalah dan gagal mendapat jawatan dalam parti PAS. Kalau geng mereka menang tahun 2015 itu, adakah mereka akan tinggalkan parti PAS untuk menubuhkan parti baru PAN? Macam ini pun late, masih nak menipu rakyat. Sedangkan ini semua adalah sejarah yang tidak dapat dinafikan. Google maklumat sikit saja, dah tahu siapa menipu. Orang Pakatan Harapan masih fikir rakyat terlalu mudah untuk ditipu, katanya. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob mengumumkan 4 keping topeng muka percuma akan diagihkan kepada setiap isi rumah dalam masa beberapa hari ini. Katanya sebanyak 24.6 juta topeng dalam proses pengedaran kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk diagihkan petugas barisan depan di setiap daerah. Beliau berkata, penghantaran topeng ke Sabah, Sarawak dan Labuan akan disegerakan dengan bantuan penerbangan khas Tentera Udara Diraja Malaysia pada Jumaat ini. Seperti yang disyorkan Kementerian Kesihatan KKM, hanya mereka yang bergejala perlu memakai topeng, katanya dalam taklimat harian krisis COVID-19. Mengenai Selangor Mansion dan Melayan Mansion di Jalan Masjid India yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD, Ismail berkata 97% penduduk di dua bangunan itu ialah warga asing. Jadi keperluan harian mereka, termasuk makanan mereka, ialah tanggungjawab kedutaan masing-masing. Katanya warga asing boleh meminta bantuan pusat operasi di sana untuk membeli makanan
tetapi mereka perlu membayar sendiri. Dua bangunan itu yang mempunyai 5,000 hingga 6,000 penghuni di 365 unit kediaman serta premis perniagaan dikenakan PKPD selama 14 hari bermula semalam selepas 15 kes positif COVID-19. Ismail berkata, kos harian RM150 yang ditanggung kerajaan ialah bayaran untuk bilik dan makanan 3 kali sehari. Beliau mempertikaikan dakwaan tiada perjanjian antara hotel dan pihak berkuasa seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA dan Kementerian Pelancongan mengenai kadar RM150 yang disubsidi kerajaan. Katanya, hotel yang berdaftar sebagai pusat kuarantin sudah bersetuju dengan kadar itu. Ini sah capai persetujuan bahawa kadar penginapan dan makanan adalah RM150 sahaja, tak perlu bayar lebih. Beliau berkata, dengan menggunakan bilik hotel sebagai pusat kuarantin, kerajaan mahu memastikan perkhidmatan sebaik mungkin kepada rakyat. Dengan cara ini, katanya, mereka yang membayar lebih untuk tinggal di hotel 5 bintang boleh membuat aduan mengenai penginapan mereka kepada hotel itu sendiri. Ismail mengakui terdapat aduan mengenai keadaan sangat teruk di sesetengah pusat kuarantin. Katanya aduan itu sudah ditangani dan selesai, termasuk di Johor yang menempatkan rakyat pulang dari Singapura. Ini hanya sementara kerana mereka tiba dalam jumlah ramai dari Singapura yang pihak berkuasa tidak boleh rancang. Begitu juga rakyat yang balik dengan penerbangan. Ismail berkata, pihak berkuasa tahu lebih awal jumlah rakyat yang akan pulang dengan menaiki pesawat. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.